Macam ada berani. InsyaAllah doa yang baik-baik. Itu ada pengalaman tahun lalu, kan? Ya, mudah-mudahan tahun ini semuanya berjalan dengan baik. Sebab itu kita ada banyak tu sebenarnya video-video yang tahun lalu. InsyaAllah mudah-mudahan doa yang baik-baik. Begitulah perjalanan haji. Sebab tu awal mukadimah saya bilang jangan cakap apa-apa. Kita tak tahu apa yang akan kita hadapi. Saya bilang awal, planning haji ni selalunya kita dah buat in advance. Kadang-kadang kita plan A jadi B, kadang-kadang kita plan B jadi C, kadang-kadang terjadi tidak ada dalam plan. Itu. Kenapa saya selalu cakap itu? Saya difahamkan 40% jemaah adalah guru-guru, yang go by the book. Pasal haji kita tak boleh nak tanya itinerary ni macam mana? Itinerary ni tergantung saya. Pasal kita communicate closely dengan pihak polis untuk nak pastikan waktu yang awak berada di suatu tempat pada musim haji, especially melibatkan rukun-rukun masyarakat ini, semua dikontrol supaya waktu yang awak masuk tu tidaklah waktu-waktu yang mendatangkan masalah kepada keselamatan awak. Kita orang-orang Asia tak boleh pergi waktu aftar, tak boleh. Tak boleh pergi jalan kaki, tak keluar, tak boleh. Tak boleh pergi kononnya ustaz saya belajar ni. Saya ingin lihat ni afdal dengan waktu duha. Waktu duha tu lah banyak yang mati. Mungkin dah memang dia kontrol dan dia letakkan orang-orang dia untuk pastikan tidak ada travel agent atau DSP yang terlepas pergi menonton pada waktu afdal, dan mengakibatkan keselamatan jemaah haji sempurna nanti akan terjejas. Jadi tolong faham, banyak juga hukum atau fatwa-fatwa di lapangan yang saya ubah mengikut kesesuaian jemaah-jemaah dan insyaAllah mudah-mudahan dapat kerjasama dengan tuan. Walaupun tuan-tuan ada yang asatizah, saya faham, tetapi haji lain. Apa yang mungkin awak baca di kitab tak sama apa yang terjadi di lapangan. Itu pesan saya. Untuk rukun haji yang seterusnya boleh Arafah silakan kepada Ustaz Tuan. Terima kasih Ustaz Abdul Rahim. Saya cuba seringkas untuk toilet break kepada anda. Nak kita lihat tak? Kita nak? Tak nak? Tak nak toilet break kan? Kalau tak nak, kita carry on aja. Boleh? Saya lajukan sikit je. Boleh? Kita pun nak balik, kita pun tak semua kan? Okey. So, gini. Gambaran tadi, itulah tadi yang video awak nampak tu, itulah gambaran reality. Anda awak nampak kita bergerak dengan beg kita daripada satu kawasan ke satu kawasan, kita beratur nak tunggu bas, kemudian kita duduk kat tanah lapang hanya beratapkan, berbumbungkan bintang dan langit sahaja. Duduk kat situ ketawa-ketawa, kita seronok kita. Betul. Asal jarang-jarang kita lepak-lepak malam-malam macam itu. Betul. Tak ceritanya pagi-pagi ni kan. Dulu lepak kedai kopi biasa berjam kan. Tapi kat sana kita lepak kat tempat Muzdalifah. Duduk kat situ bukan lepak saja ada dia punya ibadah, ada amalan-amalan dia lah. Tapi kenapa kita buat macam itu? Ada penerangan saya cuma nak, saya tak sempat nak sampai kepada anda. Cuma doakan saja mudah-mudahan kita boleh sampai di rumah situ. Kenapa nama dulu di Arafah, kenapa mabit di Muzdalifah, kenapa mabit di Mina dan sebagainya, itu ada cerita dia. Jamrahu lahu uswatun rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti asatizah akan fokus kepada anda. Cuma saya nak gambarkan kepada anda, laju kita bergerak. Inilah realiti dia. Kalau anda lihat, inilah bergerak di Syisham pada 8 Zulhijjah. Kemudian kita akan wukuf Arafah. Ini pun saya dah pernah fungsikan kepada anda. Kita duduk di kawasan hanya berkapetkan, itu je kapet yang kita ada. Kemah dia, tapi mungkin tahun ni lain sikit, mudah-mudahan lebih selesa. Amin. Ini gambaran tahun awal masa kita lepas Covid So apa ni yang kita Ustaz Rahim cakap, kita nak pergi waktu afdal. Sebab kalau kita pergi waktu afdal dengan keadaan kita yang kecil-kecil halus orang Asia ni,
Senang-senang jika kita bijak. Jadi untuk mengelakkan sembarang kecederaan dan apa-apa benda yang tak bagus untuk kita elakkan berlaku, kita ambil waktu-waktu selain pada waktu itu. Mana tak pergi outdoor, kita tak pergi masa ramai, masa peak. Boleh jadi kita pergi sebelum peak, ataupun kita pergi lepas daripada peak, ataupun macam tahun lepas kita tak sengaja sampai waktu peak. Tak sengaja kita sampai waktu peak. Jadi saya katakan anda, kan awal-awal pengajian, pengalaman ni serah pada Allah. Allah yang terbaik menentukan kita. Semampu kita buat yang terbaik, tapi perancangan manusia terbatas. Perancangan Allah itu paling baik. Kita cadang macam ini, tapi masa lapangan boleh berlaku luar biasa. Allah Ta'ala kita tak tahu pun. Kita masuk masa Jamrah Rahimullah, seramai-ramai itu, seramai-ramai kita bergerak pelan juga, kita agak pelan, kita bergerak tu agak pelan. Mana taklah kata kelakar buat, ada orang lari. Betul, ada orang lari, dia laju. Terus tadi yang orang buat tu, jangan laju. Ada orang dia bawa wheelchair tu, macam F1 je lah. Yang kita jangan relax kan, macam biasa. Tapi kita sampai waktu-waktu after atau rezeki yang ada sini. Tapi ini semua perancangan manusia terbatas, perancangan Allah tak ada batas. Serahkan kepada Allah saja. Yang penting kita buat yang terbaik. Okey? Jadi kita masuk lagi situ, masa kita di Arafah, kita masih berihram dengan niat haji, kita di bumi Arafah walaupun seketika. Jadi gambaran tadi awak nampak tadi Arafah, ini tadi nampak tak pakcik tadi? Masa kita ada video tadi, dalam video kita, nampak tak pakcik ni? Yang kita tahu sikit 2010 kan? Inilah jemaah kita yang meninggal tahun lepas haji. Mudah-mudahan Allah berkati beliau, Allah belaskan kurang beliau dan kurang berikan kepada salih. Amin. Dan kita tak tahu Allah beri rancangan kita. Okey? Dan begitulah masa kita di Arafah, rahmatullah, suci daripada kotor, hadas dan kotoran. Yang ini saya sarankan anda, rahmatullah, di dalam Arafah itu kawasannya sangat mencabar dan sangat limited. Tapi amalan-amalan macam ini jangan tinggalkan. Ada semampu awak secara peribadi duduk saja membuat. Jangan komplain lah. Jangan cakap pasal benda-benda yang tak sepatutnya cakap. Awak cakap pasal benda-benda yang lawa, yang tak ada manfaat, tak payah. Buat amal ibadah. Itu Arafah, seumur hidup sekali itu ya Allah kasih. Lain hari kita tak tahu lagi. Betul? Okay. Jadi apa yang disarankan kepada Allah? Pertama sekali banyaklah bertalbiyah. Yang kita baca tadi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ataupun anda banyaklah berdoa, banyaklah berselawat, banyaklah beristighfar, berzikirlah, baca Quranlah, solat sunatlah. Itu semua tempat buat ibadah. Buatlah amal ibadah, tak ada masalah. Awak tak pandai solat sunat, nak zikir. Awak nak baca selawat, nak berdoa, doa, tak ada masalah. Yang penting jangan diisikan dengan benda-benda yang tak ada manfaat. Boleh? Masa berada di Arafah jangan sia-siakan masa itu. Baik, kemudian kita akan mabit di Muzdalifah. Mabit ni maknanya kita duduk seketika, walaupun seketika mulai dari separuh malam 10 Zulhijjah sehingga terbit sebelum terbit fajar. Ini tergolong Muzdalifah. Ini dia saya kata. Awak nampak ni yang lampu-lampu tu? Nampak yang lampu ni? Itulah toilet. Ya. Seramai-ramai manusia ni, itulah toilet. Tapi tak mustahil ada Allah. Ada lagi cara lain. Ini gambarannya kita bergerak oleh Allah. Mana tadi kita daripada Sisha, kemudian kita duduk kita daripada Arafah, kemudian kita Muzdalifah, kita mabit di Mina, dan begitu pergerakan jemaah haji ke Arafah itu lebih kurang 20 km itulah. Jalan. Sisha dekat Mekah. Sisha kawasan Mekah. Cuma Sisha tu dekat dengan Mina, dekat sangat dengan kawasan Mina. Cuma kita nak kena jalan jauh lah. Kita naik bas tadi kan? Nampak tak video kita naik bas? Bermakna kita naik bas tu kita pergi sini dulu Arafah.
Kemudian semua kat Mekah, dia semua kat Mekah. Mina, Arafah, Muzdalifah, dia semua kat Mekah. Jadi naik bas tu kita kat Arafah, lepas tu tak kita mabit di Muzdalifah. Kemudian kita akan mabit di Mina, lontar Jamrah Aqabah, betul tak? Jadi atau bayangkanlah, itulah perjalanan ini. Ini pasal gambar bahawa kita nampak kecil lah. Tapi perjalanan dia agak lumayan, alhamdulillah. Okay. Masa kat Muzdalifah, sama juga Tuan Allah. Anda tak ada benda pun duduk situ saja pun. Tapi jangan sia-siakan masa kat situ tempat-tempat yang tempat-tempat haram ni, tempat-tempat yang suci, tempat-tempat ibadah ni. Penuhilah dengan semua ibadah. Anda nak talbiyah, berdoa, apa pun lah. Cuma yang saya kata tentang kutip batu ni, sekarang mungkin dah provide lah, tak payah kutip. Tapi macam saya kata, itu batu-batu kat sana, tinggalkan kat situ, jangan bawa balik. Ada pula kata nak pergi cincin lah, buat lokit lah, ni semua tak boleh buat. Semua jangan buat. Dan siapa yang meninggalkan mabit tanpa uzur syar'i adalah berdosa dan diwajibkan kadang-kadang. Kenapa ada cerita kat sini? Kenapa ada meninggalkan mabit tanpa uzur ni? Kadang-kadang jemaah pun biasalah, jemaah-jemaah ni dia dah 8, 9, 10, betul tak? Tinggal lagi 11, 12, 13 kan? Datanglah malas dia. Datang kurang rajin dia. Ini semua tak boleh. Ibadah buat macam kita mula macam itu, kita habiskan dengan sempurna. Ada tak orang malas-malas tak rajin? Untuk alasan-alasan yang macam itu ada ke? Untuk jalan balik insya-Allah tak ada. Kita semua baik-baik soal. Tapi ada tak orang macam itu? Ada. Jadi kita jangan ambil je. Ini benda semua tak betul. Walaupun awak ada duit beli ibadah, memang. Tapi ibadah ni bukan pasal untuk Allah, bukan untuk pasal syarikat, bukan. Ini untuk anda sendiri. Kalau dengan tuntutan Tuhan pun anda boleh pilih-pilih nak ke tak nak. Kat mana kita? Kita kat mana? Allah uji kita 100. Yang 50 okey. Yang 60 okey. Masuk 70. Alamak, apa aku? Padahal ini benda tak lain tak bukan tak ada orang bermanfaat. Kat sini syarikat tak dapat manfaat, itu Allah tak dapat manfaat, yang dapat manfaat itu kita sendiri. Ini ibadah kita yang punya. Malas-malas kita, malasnya sebab ibadah kita. Sedangkan ini Allah berikan kepada kita untuk melengkapkan rukun Islam kita. Mana juga? Aku dah kasih kau nikmat 80 tahun. Aku minta kau apa hari ni je. Itu pun nak berkira ke? Memang kau ada duit. Kita ada tu, bukan pasal kita punya duit. Kalau Allah tak perkenankan rezeki tu, tak ada gitu. Jadi ingat macam itu. Orang banyak duit. Duit tak menjamin syurga. Orang banyak harta. Harta tak menjaminkan kesempurnaan ibadah. Yang menjamin keikhlasan kepada Tuhan dan komited sungguh-sungguh untuk ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita tidak akan berikan. Amin. Amin. Okay, so tadi dah tunjuklah bahawa seperti Mahmina Rasulullah, inilah katanya jamrah gambar lebih kurang lah. Yang saya kata kubrah tu yang kita nak lontar jamrah 10 Zulhijjah, dia kat ujung kali. Dia yang paling ujung, paling last. Jadi yang tadi awak nampak masuk terung tu lah terung dia. So inilah gambaran yang lebih kurang Rasulullah. Dia ada beberapa tingkat kat jamrah, banyak, ada sampai bumbung pun ada ni. Tapi kita tadi awak nampak tu kita kat bawah. Jalan dia begitulah. Okay. Jadi kalau nak tahu, kita punya apartmen Shisha tu dekat dengan jamrah, dengan kawasan jamrah tu. Jadi bila yang penat tadi 8, 9, 10, betul tak? Lepas tu 11, 12, 13 penat juga, cuma kurang penat dia. Pasal kita berjalan daripada apartmen kita, kemudian kita lontar jamrah dan sebagainya, kita patah balik kat apartmen. Dia tak jauh sangat. Jadi yang awak tanya apartmen Shisha tu benda, itulah apartmen yang memudahkan untuk tattoo awak. Yang 11, 12, 13. Kalau kita ambil jauh lagi, memang ada Ustaz. Ada orang saya nampak sikit lagi dia nak Mekah lah, apalah begini. Betul. Bukan tak ada. Awak bayangkan tadi dia punya peta dia tu, Mekah betul. Nak kira lah betul. Kan? Okay? Ustaz naik Grab lah, naik bas lah. Memang ada. Bukan tak ada.
Cuma jauh. Benda dekat tapi jadi jauh. Ramai orang bukan awak seorang ini dekat. Bukan awak seorang ini bas. Satu dunia pergi orang guys. Faham tak? Benda 10 minit boleh makan jam. Pasal masa tu tak ada kenderaan. Pasal ramai sangat manusia. Berjalan kita ramai. Okay? So ialah kita nak pergi jalan tu. Yang ni nampak dia terowong dia. Lepas tu kita lontar jamrah. Ini Ustaz itu ada. Okay? Dan Almarhum Ustaz dari SD juga, kita lontar jamrah. Saya kata tadi tak ada persoalan kepada Allah. Kalau kita dapat waktu Allah, Alhamdulillah. Tak dapat pun tak ada masalah. Yang penting lontar jamrah Aqabah. Betul tak? Jadi lontar jamrah Aqabah tadi, kita pun melontar jamrah juga pada hari-hari Tasyrik, yang mana Aqabah tu 7 biji saja. Betul? Tapi bila Tasyrik 7 berapa? 21. Tasyrik kedua 7 21 juga. Pertama dan kedua dah berapa? 42. Hari ketiga lontar jamrah juga 7 berapa semua? 21. Campur 21 hari pertama, 21 hari kedua, hari ketiga 23. Berapa total? 63. Tambah 7 Aqabah hari raya 70 biji dah kita lontar seluruhnya. Okey? Jadi itulah masa kita melontar takbir Allah, kita baca bismillah Allahu akbar rajman syaitan wa hisbi. Banyak lagi nanti kita akan buat praktikal di jangan takut. Tapi awak hanya lontar batu saja. Kalau Pak Haji jangan lontar isteri awak. Susah lah Mak Haji balik capak Mak Haji. Mak Haji pun dia buat perangai lontar-lontar Pak Haji. Tak ada. Slipper ni semua tak betul. Kalau nampak lontar slipper lah, air tu, limpah ni semua tak betul. Batu saja. Dan lontar batu tu simbol. Simbol dia apa? Kita melontarkan semua sifat-sifat mazmumah yang ada pada kita kepada pemilik sifat-sifat yang tak baik itu syaitan. Tapi kalau awak lontar jamrah saking geram sampai lontar wudul lah apalah, bermakna masih emosi tu. Masih emosi. Geram memang geram syaitan kan. Tapi tak kena lagi. Yang betul pakai batu. Kemudian masuk waktu melontar dengan batu ni, saya kata keluar, hendaklah melontar dengan tangan, mesti ada gaya pelontaran. Dia tak boleh macam tadi awak nampak kan, orang sungguh-sungguh kan lontar kan. Mana mesti sungguh-sungguh pasal kita nak campak sifat-sifat tak baik ni. Kalau campak macam ni, macam tak confident aku tengok dia. Ni nak baik tak nak baik ni. Ustaz jadi buat dulu. Mana masih ada sifat yang tak baik tak buat. Tak kira lagi go, subuh, apa sifat-sifat yang tak baik ni. Kalau tak, kita pergi haji, itu pasal orang sebut haji mabrur, haji yang baik. Sebab bila orang balik haji jadi baik. Kalau pergi haji balik haji, syaitan teruk. Faham ni? Baik. Dan lontar satu persatu, jangan campak sekali semua. Ini pun benda kadang-kadang dia berlaku. Dia dah geram sangat, dia ambil segenggam tu, dia campak. Sekali berkurang. Selamat, gaduh kurang. Bersatu satu. Kemudian yakin batu tu masuk jamrah. Ustaz saya tak tahu lah, macam tak nampak ni. Yakin dia masuk. Pasal benda tu besar kan bawah. Benda tu besar. Okey. Tujuan tidak terpesong saya melontar, cukup 7 biji dengan aja. Yakin. Dan inilah gambaran dia. Kita masa kita lontar jamrah Aqabah yang besar, Allah kita gambaran kompleks dia. Tengok bukan Singapura, banyak negara lain di sini. Jadi awak jangan fikir kita Jalaluddin book the whole Mina kompleks tadi. Kita share dengan orang tu. Okay? Begitulah untuk 11, 12, 13 yang banyak inilah tempat kita bermohon akan banyak memuji anda. Kenapa banyak memuji anda? Dari segi kesabaran, ketahanan mental, fizikal dan sebagainya. Sebab masa kita balik kat Mina tu, macam-macam dugaan yang kita jumpa. Kena halau dengan polis lain, berpindah-pindah randa lain.
Ini semua tempat-tempat ni. Kenapa tempat tu ada? Sebab kat situ kita nak lontar jamrah, nak jual semua lontar-lontar sifat-sifat kita yang tak baik tu. Cabaran dia macam-macam. Tapi yang boleh menyelamatkan anda, cabaran tetap datang. Awak cubalah pakai makan ubat apa, suplemen apa, orang makanlah suplemen, tapi dia tetap akan datang. Tapi cara mengatasinya, ingat Tuhan. Kita buat ibadah pasal Allah akan jumpa kita, nak buat kita jadi haji dia. Kita nak kena buat yang terbaik lah. Jaga hati, jaga bicara, jaga pemikiran. Ustaz ni memang semua macam itu. Memang semua macam itu. Ibadah haji lagi kita perlukan dia. Kalau soalan perlukan kesabaran, kita lagi haji. Okay? Dan ketahanan mental dan fizikal maksudnya kenapa? Tengah-tengah malam bergerak. Betul? Ada apa lah ustaz ni, malam-malam pun nak suka ke jalan, pagi-pagi tak boleh. Dia macam itu dalam Allah. Asal ibadah ni macam itu, dia bertamin, dia ada masa sesuai dia. Macam kita solat 3 bulan, solat malam, boleh buat siap. Boleh buat siap. Masa dia solat malam, ustaz takkan buat solat siap. Solat hajat lain lah, kan? Macam kita puasa. Kita puasa Ramadan, betul? Bulan lain boleh puasa? Boleh, puasa sunat, yang wajibkan Ramadan. Tapi bulan Ramadan saya tahun ni, dia musim panas. Saya tukar bulan Ramadan bulan depan, boleh? Tak boleh, dia tidak Ramadan. Begitulah ibadah. Masa dia dah ditentukan dan ditetapkan. Kita ikut sesuai apa yang telah ditentukan. Dan kita berada di Mina pada malam hari tasyrik dalam 30 lebih sepermalam. Ini yang saya kata tadi, masa kita mabit Mina, itulah cabaran-cabaran dia. Kita bergerak, kita duduk, kita kena marah, kena halau. Bukanlah kata gambaran dia macam itu. Cuma nak cerita anda, bukan kita seorang kat situ. Semua orang buat itu. Ramai di antara mereka mau benda yang sama. Jadi awak boleh bayangkan lah kan, macam mana perebutan ataupun kawasan tu, macam mana punya plan. Itulah. Faham? Ini tadi dah nampak perkhidmatan dia yang tadi dicontohkan. Dan melontar 3 tu maksudnya melontar 3 jamrah. Okay? Selepas terbit fajar 11 Hijrah sehingga sebelum terbenam matahari. Ini kita akan buat sebelum maghrib pada 13 Hijrah tu. Kita start terbit fajar. Terbit fajar ni maksudnya subuh lah kan. Tapi kita nak kena gerak awal. Kalau tak sempat kita masuk tu, ramai orang buat. Jadi kita akan gerak dalam pukul 2-3 pagi, pelan-pelan mabit, kemudian kita lontar jamrah. Itu gambaran dia. Dilarang melontar untuk orang lain kecuali setelah melontar ketika jamrah. Kalau awak nak melontar untuk orang lain, bisa katalah, tapi ini kita bagi tahu je, kita pun tak sarankan kepada anda. Anda nak kena selesaikan anda punya dulu, orang nak dulu orang lain. Mana dia buat first one, 1, 2, 3, habis dia buat lagi, pusing balik, dia 1, 2, 3 untuk wakil orang. Itu pun kalau ada kuzuran lah, kalau tak ada, tak ada lah. Jadi dari sini dah saya cakap ada 7, 7, 7. Total sama, jadi total ni adalah 70 biji semuanya. Okay? Kalau tiba-tiba Ustaz, saya rasa macam saya campak 72. Lebih tak? Yakin kan, nampak tak soalan dia? Dengan yakin masuk dalam jamrah 7 biji lah, 21 lah. Okay. Habis Ustaz, saya nak kena bawa lebih ke bawa sikit? Dalam beg tu ada lebih, ada kurang, ada sikit. Awak tak payah risau pasal membodoh berapa banyak. Awak dapat beg batu tu lah dia normal. Okay. Saya kira dia berapa? Lebih dari 70 katakan. Jadi jangan campak semua, tak semestinya kita campak semua pun. Awak kena campak apa yang perlu, iaitu sebanyak 70 batu. Okay. Ini jamrah yang kedua, ini tengah kosong. Bayangkan masa musim haji ni penuh ni semua. Banyak ramai orang berdoa. Bukan kita kat situ. Dan jamrah kubra dia. Okay, semua orang tengah berani. Dan jamrah sugra kecil depan dia. Pertengahan. Dan begitulah kita tengok ni sambil tengok saja berdoa dan habis dah. Ini ada animation, dia style. Tengok kan Jadi apa pergerakan dia kan 8, 9, 10 Maknanya itulah pergerakan yang kita setelah kita fungsikan tadi terhadap Allah. Gambarannya begitu.
Kemudian lepas jamrah Aqabah, dah lah kira-kira tahlul awal. Lepas pada semua ni. Nampak tu? Dia jalan kan? Jalan lagi. Okey. Masuk pada 11, 12, 13 dia mabit. Dia lontar 3 jamrah dan patah balik ke Syah. 12 Zulhijjah dia mabit, dia lontar jamrah 3 jamrah dan balik ke Isya. Hari ke-13 dia tidak mabit tapi dia lontar jamrah dan patah balik ke Isya. Simple je. Nampak simple lah. Tapi untuk memudahkan anda, apapun proses yang awak belajar daripada awal manasik sampai akhir dan sebagainya, jawapan bagi semua keraguan dan kesaksian adalah sabar dan ikut arahan para ulama. Apa yang kesaksian yang awak ada, kemuskilan, sabar, ikut arahan. Rasa kadang-kadang bila masalah dia memandai-mandai, tak salah nak pandai, tapi salah memandai-mandai. Okay? Jadi untuk memudahkan, bukan kita kata kita lebih tahu ataupun tidak, tapi berdasarkan pengalaman kita lebih alim lah, kita lebih arif lah. Cuma proses tu, saya kata tiap-tiap tahun lain pengalaman, lain cabaran. Setiap orang akan bertemu dengan macam-macam dugaan. Awak-awak ni semua akan berjumpa dengan dugaan yang berbeza, tak sama. Tapi dugaan-dugaan tu hanya boleh selamat dengan awak sabar. Proses tu memang semangat mula-mula, Masya Allah, Ustaz saya dah gini. Sampai sana, bila tengok realiti dia, Allahu Akbar Ustaz, saya rasa saya nak fikir balik, saya nak diconsider, saya tarik balik. Yang ini, apa yang awak buat, ikut arah. Bukanlah kita nak mengarah awak, tidak, tapi kita mungkin boleh cadangkan yang terbaik untuk anda. Okay? So, saya rasa itu saja. Ini. Okey. Inilah tim kita tahun lalu. Ya, alhamdulillah selamat semua jemaah balik. Tidak ada yang meninggal dunia. Ya, tidak ada yang pula sakit berat. Ada. Ya. Video-video yang awak lihat tu ada beberapa jemaah yang duduk di wheelchair tu sudah meninggal dunia pun. Ya. Beberapa hari sebelum dia balik. Ini adalah seri yang ke-13 setelah kita gambar tahun lepas hingga inilah jemaah kita. Awak tengok yang wheelchair tu separuh, satu bas tu wheelchair. Itu ada masalah wheelchair ni. Sabar dulu. Saya belum lagi boleh bagi kepastian. Saya ada sekitar 25 jemaah yang nak wheelchair ni, dan 3 orang yang nak full bus service. Sabar dulu, nanti saya akan bagi update kemudian. Ya, pasal saya menantikan nanti keadaan bagaimana di arah pada Mina, sama ada pembantu ni digunakan sesuatu tidak. Ya. Jadi sabar dulu, insyaAllah kita akan bantu. Tapi inilah keadaannya tuan-tuan. Keadaan wheelchair tersusun tu dengan bilangan jemaah kita tahun lalu, alhamdulillah. Dan orang yang duduk tu semua adalah ustaz-ustaz pemimpin kita lah. Saya ada lebih kurang 6 orang ustaz lagi di sana. Saya akan bantu kebanyakan orang muda, untuk cover keadaan jemaah yang mungkin dah uzur. Dan ustaz-ustaz tersebut berkelayakan semua. Ada yang ahli mazhab Hanafi, ada yang ahli mazhab Hambali, ada yang Maliki, yang dia mengamalkan Maliki. Untuk apa? Untuk nanti kita buat references, rujukan. Sekiranya ada hukum terhadap datang terhadap satu masalah jemaah ni, dia tak dengan mazhab Syafi'i tak boleh, tak ada jalan keluar.
dia mesti ni. Jadi saya dah ada beberapa orang di lapangan yang alim tentang mazhab Maliki. InsyaAllah nanti kita akan nanti manfaatkan bersama-sama untuk bimbingan insyaAllah. Saya kira dulu untuk petang ni. Ini adalah kelas yang terakhir tuan. Cuma today ada 46 jemaah absen sebenarnya. Saya dah dapat. Jadi saya harap selepas daripada Syawal nanti semua boleh hadir. Dan saya masa yang absen saya tak ada masalah absen. Nanti dia tak dapat info dia marah-marah. Tu kan. Nanti dia salahkan semua orang. Kenapa tak bilang ni. Okay. No problem kalau tak ada. Kalau awak dah tahu betul, tak ada masalah. Cuma saya mungkin during the Ramadan, saya mungkin nak buat kelas Zoom. Kelas Zoom ada beberapa tarikh yang adalah kita boleh tak jemaah? Hari Sabtu sebenarnya. Hari Sabtu mungkin 11.30 pagi hingga Zuhur, boleh tak? Kalau macam yang tak pandai Zoom nanti minta tolong anak-anak tolong connect lah. Saya mungkin nak buat kelas Zoom during Ramadan. Mungkin minggu-minggu pertama lah, pasal minggu-minggu terakhir tu kau dah sibuk kan. Saya nak manfaatkan Ramadan tu dengan ulang balik atau ada maklumat-maklumat tambahan tentang manasik haji ni. Memang awak tak faham, tak apa. Dan saya ingat waktu graf ataupun foto pergerakan yang kita tunjukkan itu ada banyak perubahan dalam that's why Jalaluddin kita tak pakai sistem baca kitab one by one, no. Pasal takkan mungkin dipaham. Lepas tu kita hanya berkatakan awak slide macam tu. Dan insyaAllah slide itu betul. Kita akan ikut pergerakan apa yang terjadi dalam slide itu. Kalau kita pakai menggunakan sistem membaca kitab one by one, tak selesai. Itu saya nak bilang dulu. Ada tarikh saya rasa tak betul tu boleh. Okey. Okey. Kita ada date di sini 16 April. 16 April. Ini untuk kelas Zoom 16 April. Sekejap. 16 Mac 16, 23 dan 30 Mac. Ya. Okey. Nanti kita akan SMS juga. Kita akan SMS juga. Setelah jam 16 dengan 23 Mac. 16 23 Mac. 16 dan 23 Mac. Kita nak buat kelas Zoom jam 11 pagi hingga waktu Zuhur. Hingga waktu Zuhur. Berapa? 11 pagi hingga Zuhur. Ini saya harap awak free kan. Pasal kita ada beberapa jemaah yang juga kerja di luar negara. Yang juga ada 2 jemaah yang jadi kaunseling duta di Hanoi. 16 Tuesday right? 16 March dengan 23 March. 16 March dengan 23 March. Boleh ya? Nanti kita akan SMS juga untuk ingatkan jemaah tentang event-event kita. Kali-kali yang lain tu nanti kita akan announce. Itu bagi banyak kali yang tidak ingat semua. Kan? Saya rasa itu dulu Ustaz. Mungkin Ustaz boleh baca doa untuk sedikit sebelum kita bersurai. Ada apa-apa soalan? Passwordnya nanti kasih. Ya, insyaAllah. Saya harap begitu keadaannya. Kalau boleh selepas daripada Syawal nanti kelas fizikal ni, kalau boleh siapa yang
tidak ada darurat, saya minta tolong datang, ya, minta tolong datang ke Zambia Syawal, ya. Pasal video ni dari record, saya harap boleh datang secara fizikal. Takut awak tersalah faham juga. Saya tak nak berlaku ke misunderstanding itu. InsyaAllah saya jemput yang berbagai ustaz. Dua untuk baca sedikit doa penutup. Jadi jemaah, okey, sumpah. Setakat ni date yang ada 16 dengan 23 Mac, insyaAllah. 16, 23 Mac itu Zoom, tak ada tempat, tak payah datang, online saja. Sama ada handphone ataupun melalui laptop ke apa, terserahlah. Kalau tak ada, tak apa. Dan tarikh-tarikh yang lain nanti akan kita kongsikan dalam masa dekat sekali kita sempat. Kalau tak, kita akan kabarkan kemudian dalam grup WhatsApp kita. Jadi untuk itu hadirin, saya rasa saya cuba ambil masa ni. Kita buka sekiranya ada 2 soalan nak tanya. Boleh silakan kalau ada nak tanya 1 soalan. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum. Ni apa pasal apa pantang larang ni? Larang tak ada kena puasa 10 hari tu? Ada yang kena puasa berapa hari di Mekah, di tempat haji, dan kena pakai di tanah air. Yang bayar zaman. Itu ada option dia. Yang itu patutnya kita masuk. Cuma pasal Pak Haji semua dah keletihan, jadi saya tak sempat nak cerita. Dia cerita dam ni nanti masa online kita kongsikan. Saya kita dalam Zoom tu saya kongsikan. Pasal ikutkan kita dah lepas tu kemarin tu ada dalam ta'yin takhir dan sebagainya. Kalau siapa yang ingat sebelum confirm dulu, sebelum yang confirm kita dah bincang pada tu. Cuma saya akan buat revision lagi sekali untuk tentang dam. Nanti kita akan masuk. Pasal tadi kan last tutup rukun haji dengan umrah, kan tak? Itulah di mana sih pasal dam. Memang yang itu akan kita kongsikan dalam pengajian kita nanti. Ada soalan ni? Ada? Tak ada? Ni ada Haji Hamzah untuk berkongsi-kongsi. Jadi kalau anda lihat, ni dia. Ada soalan silakan. Ustaz, saya nak tanya tentang korban kat sana macam mana? Biasa kat sini kita buat korban. Kalau kat sana macam mana? Untuk korban personal ke ni? Untuk korban sendiri ke ataupun cerita pasal dia? Bukan, korban sendirilah. Macam kat Singapura kan biasa tahun-tahun kita ada buat korban kan. Saya, okey. Kalau kat sana macam mana? Sana pun ada, cuma kita akan nampak. Pasal kita dalam kawasan haji, kita akan nampak proses. Tapi kalau anda nak buat korban untuk diri anda dan sebagainya, yang itu kita akan communicate dengan pegawai-pegawai lah. Pegawai-pegawai ada information pasal tu. Boleh ke tak boleh? Boleh buat, tak ada masalah. Cuma yang awak berada tu bukan kawasan dia. Jadi awak takkan nampak orang sembelih kambing tepi jalan atau unta, tak adalah. Pasal itu tempat kawasan haji. Tempat sembelih ni jauh sikit. Jadi nampak terus kat masjid-masjid ada korban, ada kambing ke, beratur, unta ke, tak ada. Kalau kat sini awak nampak kat masjid ada kambing kan. Kat sana awak tak nampak lah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini dia melalui Zoom 16 dan 23 Mac 11 sampai 1 tengah hari sebelum zuhur, insyaAllah. Maaf 20 tahun 2024. Ini ulang kaji, kita akan fokus tentang dam dan juga rukun-rukun dan wajib haji dan umrah melalui Zoom. Dan insyaAllah pada bulan Mei nanti, 4 Mei hari Sabtu, kita akan mengadakan secara intensif menasih haji dan praktikal demo haji. Kita ulang kaji balik apa yang kita dah belajar dalam menasih haji ini